hadis kita, hadis mingguan kita. Baik, pagi ini ada sedikit masalah teknikal. Biasanya saya gunakan komputer untuk online Zoom ni, tapi ada masalah sikit dengan komputer yang biasa digunakan tu. Jadi hari ini terpaksa guna dua lah, phone dan juga satu lagi komputer yang lain. Baik, tapi tak apa. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada pagi ini. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung kembali hadis yang kita bincangkan pada minggu yang lepas, iaitu berkenaan dengan kelebihan bulan Syaban. Baik, kita lihat hadis yang kita baca minggu lepas. Baik, setakat ni audio okey, jelas? Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Baik. Haddatsani Usamah bin Zaid qal qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'ib. Daripada Usamah bin Zaid katanya, aku berkata, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tak pernah melihat engkau berpuasa pada bulan yang lain sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Dan kata Nabi, demikian itu disebabkan bulan ini merupakan bulan yang ramai manusia lalai daripadanya, iaitu bulan yang ada di antara bulan Rajab dan juga Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Sedangkan ia adalah suatu bulan di mana akan diangkat padanya amalan-amalan ila rabbil alamin, kepada Tuhan yang Tuhan yang menguasai sekalian alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ib. Maka aku suka untuk amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Jadi dalam hadis ini Nabi menerangkan kepada Usamah bin Zaid yang telah kita lihat sikit sebanyak biografi beliau dalam kelas yang sebelum ini, iaitu Usamah bin Zaid merupakan anak kepada Zaid bin Harithah dan juga Ummu Aiman. Jadi Zaid bin Harithah merupakan anak angkat kepada Nabi SAW. Manakala Ummu Aiman pula merupakan seorang pengasuh yang menjaga Nabi daripada kecil, kerana beliau merupakan pembantu kepada ibu dan juga ayah Nabi. Dan bila berlakunya perkahwinan di antara Zaid bin Harithah dan juga Ummu Aiman, maka lahirlah Usamah bin Zaid yang merupakan salah seorang yang sangat-sangat Nabi sayangi. Bahkan Nabi menyebutkan, Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah menyayangi Usamah dan juga Al-Hasan. Dalam hadis yang kita lihat minggu lepas juga, ada satu doa yang Nabi ucapkan, Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, sayangilah kedua-dua mereka ini, iaitu Usamah bin Zaid dan juga Al-Hasan, kerana sesungguhnya aku benar-benar sayangkan mereka berdua. Jadi itu berkenaan dengan Usamah bin Zaid. Jadi Nabi menerangkan kepada Usamah bin Zaid tentang kelebihan yang ada pada bulan Syaban. Di mana bulan Syaban terletak di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Bulan Rajab merupakan bulan yang haram. Jadi bulan yang haram ini suatu bulan yang memang diambil ibrat oleh kaum Quraisy dan juga bangsa Arab. Yang mana pada bulan haram itu mereka banyak
haramkan kepada mereka antaranya melakukan pembunuhan, begitu juga peperangan. Manakala bulan Ramadan pula merupakan suatu bulan yang diwajibkan untuk umat Islam berpuasa sebulan penuh. Jadi disebabkan adanya kedua-dua bulan ini, Rajab dan juga bulan Ramadan, jadi manusia kurang berikan perhatian kepada bulan Syaban. Sedangkan Nabi sebutkan bulan Syaban juga ada kelebihannya tersendiri, iaitu di mana akan diangkat amalan kepada Allah, iaitu Tuhan kepada sekalian alam ini, iaitu amalan tahunan manusia akan diangkat pada bulan Syaban. Manakala selain daripada itu, waktu yang lain, Isnin dan juga Khamis juga merupakan waktu di mana Allah akan mengangkat amalan kepadanya. Jadi sebahagian ulama hadis menyebutkan pada bulan Syaban amalan itu diangkat secara umum kepada Allah, manakala secara detailnya diterangkan pada setiap Isnin dan juga Khamis itu. Baik, jadi pada bulan Syaban ini, dia kalau kita perhatikan banyak orang suka untuk berkongsi hadis-hadis berkenaan dengan bulan-bulan Islam ini. Dan suatu perkara kita kena hati-hati. Bila kita membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan bulan-bulan Islam ini, kebanyakan hadis-hadis tersebut merupakan hadis-hadis yang dhaif dan juga yang palsu. Ada hadis yang sahih dan juga yang hasan, tapi kebanyakannya merupakan hadis-hadis yang dhaif dan juga yang palsu. Jadi kita kena hati-hati dalam perkara ini. Jadi sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Nabi menyebutkan tentang ancaman terhadap golongan yang suka menyampaikan hadis tetapi dalam masa yang sama tidak mengambil berat tentang adakah hadis tersebut benar-benar datang daripada Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi ada sebutkan baik, dapat tak share screen Dapat, Alhamdulillah. Dapat. Okay. Ini hadis daripada Sahih Al-Bukhari. An Abdullah bin Amrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Daripada Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi SAW baginda bersabda, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun suatu ayat, wa hadithu an bani Israil wala haraj, dan sampaikanlah kisah daripada kaum Bani Israel dan tiada sebarang kesalahan padanya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang berdusta ke atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya daripada api neraka. Jadi ini ancaman yang keras daripada Nabi SAW kepada golongan yang berdusta di atas nama Nabi. Itu golongan yang menyampaikan hadis-hadis yang mereka mengatakan ini Nabi katakan. Sedangkan bila dikaji balik, hadis-hadis tersebut merupakan hadis yang dhaif, begitu juga hadis yang palsu yang direka di atas nama Nabi. Kemudian ada sebuah lagi hadis. Dalam hadis ini, walaupun Nabi sebutkan balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada walaupun satu ayat,
Tapi kita kena ingat ancaman yang datang selepas itu, iaitu ancaman kepada siapa yang berdusta. Jadi jangan kita ni terlampau gairah nak menyampaikan hadis-hadis Nabi sampai kita tidak mengkaji status hadis tersebut. Jadi berbeza dengan Quran. Quran ni memang kita tahu. Kita boleh cek dalam Quran, semua orang ada mushaf Quran itu. Tetapi hadis ini dia agak susah sedikit untuk seorang tu tahu adakah hadis ini sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Jadi sebab tu bila kita dapat sebuah hadis, sebelum kita kongsikan tu, kita kena kaji dulu. Adakah hadis ni benar-benar memang sebuah hadis yang sahih dan juga yang hasan yang boleh untuk kita sampaikan kepada orang yang lain. Dalam sebuah lagi hadis lebih kurang sama juga maknanya, ini pula dalam Sahih Muslim. Faqala al-Mughiratu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna kaziban alayya laisa ka kazibin ala ahadin. Faman kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Daripada Al-Mughirah katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, Inna kaziban alayya laisa ka kazibin ala ahadin. Sesungguhnya pendustaan ke atas nama aku tidaklah sama seperti pendustaan ke atas orang yang lain. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapa yang dia berdusta ke atas nama aku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya daripada api neraka. Nabi nyatakan seorang yang menipu di atas nama Nabi itu tak sama seperti seorang yang menipu di atas nama orang yang lain. Jadi kalaulah seorang yang menipu di atas nama pemimpin ke contohnya, pemerintah ke dan sebagainya, itu pun merupakan suatu kesalahan yang besar yang boleh untuk didakwa, ditangkap dan sebagainya. Apatah lagi berdusta di atas nama Nabi SAW yang kesannya lebih besar, iaitu kesannya mungkin orang akan salah faham kepada agama kita ni. Benda yang Nabi tak cakap, yang Nabi tak suruh, Allah tak perintahkan, tiba-tiba bila kita kata ini hadis daripada Nabi. Jadi orang awam yang tak tahu, bila mendengar hadis-hadis tersebut, mereka terus percaya dan mereka terus melaksanakan apa yang disebutkan oleh hadis-hadis tersebut. Sedangkan sebenarnya Nabi tak pernah suruh pun perkara yang sebegitu. Jadi sebab itu bahaya apabila kita menyampaikan hadis yang hakikatnya bukanlah hadis tapi direka oleh orang yang lain. Walaupun mungkin niat itu baik sekalipun, tetapi kesannya besar kepada agama. Bahkan Nabi ancam dengan ancaman yang besar ni. Jadi sebab itu dalam kita ingin untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan hadis Nabi, kita kena takut dengan ancaman daripada Nabi ini. Berkenaan dengan bahayanya golongan yang berdusta di atas nama Nabi ini dengan sengaja. Antara yang dikatakan sengaja itu bila dia sengaja tak nak untuk mengkaji hadis tersebut. Dia dapat terus sebar. Sedangkan dia boleh untuk sedikit sebanyak mengkaji dulu. Sekarang ni mudah. Kalau nak cari di internet, boleh Google je. Dan kemudian tengok bagaimana golongan yang mungkin ada sedikit kemahiran, apa yang mereka cakapkan berkenaan dengan hadis ni, apakah status hadis ni. Apabila kita dah tahu, ini disebutkan oleh ulama begini, hadis ni hadis yang sahih, hadis yang hasan, jadi kita boleh untuk menyebarkan. Tapi kalau selagi mana kita belum tahu status hadis tersebut, eloklah kita biarkan dulu, kaji dulu, kemudian baru kita sebarkan. Jadi ini larangan daripada Nabi terhadap golongan yang berdusta di atas nama Nabi. Dan ini kedua-dua hadis ini merupakan hadis daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan banyak disebutkan dalam riwayat yang lain. Dan kalau kita lihat berkenaan dengan bulan Sya'ban ini, antara
contoh hadis yang dhaif berkenaan dengan bulan Syaban. Ada diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. An Aisyata qalat faqadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fa kharajtu atlubuhu fa idza huwa bil baqi' rafi'un ra'sahu ila as-sama' faqala ya Aisyah akunti takhafina an yakhifa Allahu alayki wa rasuluhu qalat qad qultu wa ma bi dzalika walakinni zanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik faqala inna Allah ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila as-sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Daripada Aisyah katanya qala faqadtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, iaitu ketika Aisyah bangun daripada tidur, tiba-tiba beliau mendapati Nabi tak ada di sisi beliau. Fa kharajtu atlubuhu fa iza huwa bil baqi'. Lalu aku pun keluar daripada rumah untuk mencari baginda. Dan kemudian aku mendapati baginda berada di Al-Baqi', iaitu tanah kuburan Al-Baqi'. Rafi'un ra'sahu ila sama', dan baginda sedang mengangkat kepalanya menghadap ke langit. Faqala, lalu kata sabda baginda, ya Aisyah akunti takhafina an yakhifallahu alayki wa rasuluh. Apakah engkau takut wahai Aisyah, Allah dan juga Rasulnya buat sesuatu yang salah kepada engkau? Qalat qad qultu wa ma bi dzalika. Kemudian kata Aisyah, tidak, bukanlah itu yang aku takutkan. Walakinni zanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik. Akan tetapi aku sangka engkau pergi ke rumah isteri engkau yang lain. Jadi Aisyah agak cemburu, jadi beliau ingat Nabi tak ada di rumah beliau pada malam tu disebabkan beliau pergi ke rumah isteri baginda yang lain. Faqala, lalu sabda baginda, inna Allah ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam separuh daripada Sya'ban, iaitu pada malam nisfu Sya'ban, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Lalu Allah dia mengampunkan hamba-hambanya lebih banyak daripada bilangan bulu-bulu kambing milik Bani Kalb. Jadi ini hadis yang menerangkan tentang kelebihan malam pertengahan bulan Syaban, iaitu malam nisfu Syaban. Jadi ini merupakan hadis yang dhaif. Satu lagi, dalam sebuah hadis yang lain, ini juga daripada Ibnu Majah, an Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Apabila tibanya malam separuh daripada bulan Sya'ban, iaitu malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka bangunlah malam pada waktu malam tersebut, wasumu yaumaha, dan berpuasalah pada waktu siangnya. Fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Maka sesungguhnya Allah dia turun ke langit dunia ketika terbenamnya matahari pada hari itu. Fayaqulu ala min mustaghfirin fa'aghfiralah. Lalu Allah berfirman, manakah hamba-Ku yang memohon istighfar lalu aku hendak ampunkan
aku hendak berikan keampunan kepadanya. Ala mustarzikun fa'arzuqahu, ala mubtalan fa'u'afiyahu. Apakah ada orang yang hendak memohon rezeki daripadaku, lalu aku hendak berikan rezeki kepadanya? Dan adakah orang yang ditimpa dengan ujian, kemudian dia memohon kepadaku, lalu akan berikan afiah kepadanya? Ala kaza, ala kaza. Kemudian baginda meneruskan lagi perkataan yang seumpama sebegitu, hatta yatlu al-fajr, sehinggalah terbitnya fajar pada keesokan harinya. Jadi kedua-dua hadis ni, walaupun kita tengok dari segi maknanya itu nampak macam betul, iaitu Allah turun pada malam nisfu Sya'ban untuk memberikan pengampunan kepada hamba-Nya, memberikan rezeki kepada hamba-Nya, melepaskan seorang daripada ujian yang menimpanya. Walaupun makna hadis ini baik, tetapi bila dikaji balik, rupanya ini hadis yang maudhu', iaitu hadis yang direka. Bukan hadis pun, direka, tapi dikatakan sebagai hadis daripada Nabi. Jadi bila kita jumpa hadis-hadis yang macam ni, walaupun niat kita baik, makna hadis ni pun nampak elok, tak ada masalah, tapi bila tengok, rupanya hadis ni maudhu' ataupun dhaif, jadi tak boleh untuk kita menyampaikan kecuali dengan kita bagi tahu ini hadis yang dhaif, ini hadis yang maudhu'. Jadi kalau kita jumpa hadis-hadis yang begini, jadi kita kena hati-hatilah. Walau bagaimanapun, ada suatu hadis yang menceritakan tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Walaupun banyak hadis yang dhaif dan juga yang maudhu', tapi ada suatu hadis yang hasan, sebahagian ulama kata hasan, sebahagian lagi kata sahih, berkenaan dengan kelebihan nisfu Sya'ban. Jadi hari ini 14 Sya'ban. Jadi maghrib ni akan masuk ke malam nisfu Sya'ban. Ada sebuah hadis yang sahih ataupun yang hasan menyebutkan tentang perkara itu. Kita lihat hadis ini. An Mu'az bin Jabal, yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Daripada Mu'az bin Jabal, katanya Allah dia memandang kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia memberikan pengampunan kepada kesemua makhluknya illa li musyrikin aw musyahid, melainkan kepada seorang yang musyrik ataupun kepada seorang yang bermusuhan, iaitu dia bermusuh dengan seorang yang lain. Satu lagi hadis, jadi yang pertama ni hadis daripada Sahih Ibnu Hibban dan menurut Syu'aib Al-Arnaud, merupakan seorang pentahqiq hadis, dia katanya hadis yang sahih. Sebuah lagi hadis daripada Abi Musa Al-Ash'ari, inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Jadi ini pun lebih kurang sama maknanya dengan hadis yang tadi. Sesungguhnya Allah benar-benar dia memandang pada malam separuh daripada Sya'ban, iaitu nisfu Sya'ban, lalu dia mengampunkan ke semua makhluknya melainkan orang yang musyrik ataupun orang yang dia bermusuhan. Ini pula daripada Sahih Ibnu Majah dan menurut Al-Albani merupakan hadis yang hasan. Jadi ini hadis yang berkaitan dengan kelebihan yang ada pada malam nisfu Sya'ban. Tetapi selain daripada ini, jadi kebanyakannya merupakan hadis-hadis yang dhaif dan juga hadis-hadis yang maudhu', yang palsu. Jadi kita dapat simpulkan, yang pertama kelebihan yang ada pada bulan Sya'ban, iaitu bulan di mana Allah mengangkat amalan hamba-hambanya. Kemudian yang keduanya, kelebihan yang ada pada malam nisfu Sya'ban itu, iaitu Allah dia memandang kepada hamba-hambanya, kemudian dia memberikan pengampunan kepada kesemua makhluknya kecuali kepada orang yang musyrik, dan satu lagi kepada orang yang dia bermusuh dengan saudaranya yang lain. Jadi itu dua kelebihan yang ada pada bulan Sya'ban dan juga malam nisfu Sya'ban. Tetapi
walaupun kita kata Sya'ban ini bulan yang memang digalakkan memperbanyakkan amalan yang soleh, tapi tak ada hadis yang sahih dan juga yang hasan berkenaan dengan amalan-amalan yang tertentu. Jadi tak ada Nabi suruh supaya kita baca surah-surah tertentu dengan bilangan-bilangan tertentu, kemudian dengan doa-doa yang tertentu. Yang tu memang tak ada hadis berkenaan dengan perkara itu. Yang ada cuma kelebihan bulan Sya'ban dan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Cuma dari segi amalan itu bebas untuk kita buat. Kita perbanyakkan solat sunat, kita perbanyakkan bacaan Al-Quran, kita perbanyakkan membaca tafsir ke ataupun tadabbur Al-Quran, perbanyakkan kita mempelajari isi kandungan Al-Quran. Jadi semua ibadah-ibadah tersebut dia berbentuk umum, tak ada ya khusus menurut bilangan tertentu, cara tertentu, yang itu tak ada hadis berkenaan dengan perkara itu, melainkan semuanya adalah hadis-hadis yang dhaif dan juga yang maudhu'. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, Nabi sebutkan Allah memberikan pengampunan pada malam nisfu Sya'ban kecuali kepada golongan yang musyrik. Satu lagi kepada golongan yang ada sifat bermusuhan terhadap saudaranya yang lain. Kalau kita lihat berkenaan dengan orang yang musyrik, musyrik ini kita boleh bahagikan kepada, syirik itu kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, dia boleh berlaku dalam niat. Dipanggil syirkun niyah. Yang kedua, panggil syirkul mahabbah, iaitu syirik dalam perasaan cinta kita kepada Allah. Kemudian yang ketiganya, syirkul da'wah, syirik dalam kita berdoa, dalam kita memohon kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Kemudian seterusnya, syirkut ta'ah, iaitu syirik dalam ketaatan kita. Jadi maknanya kita taatkan kepada Allah, kita taat, dan kepada makhluk pun kita taat dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah itu. Jadi itu 4 perkara. Syirik boleh berlaku dalam niat, dalam mahabbah, dalam dakwah, dalam ta'ah. Jadi kalau orang yang dia beribadah bersungguh-sungguh pada malam nisfu Sya'ban, dia mengharapkan keampunan daripada Allah, tapi dalam masa yang sama dia tak perhatikan perkara ini, dia terlibat dalam perbuatan syirik kepada Allah. Jadi ibadah yang dilakukan itu tak akan dapat untuk mendatangkan keampunan Allah kepada dirinya. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah menyebutkan dalam surah surah 4 ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah, dia tidak akan mengampunkan
siapa yang mensyirikkan dia dengan sesuatu yang lain. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan dia mengampunkan dosa-dosa yang selain daripada itu kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah hanya mengampunkan dosa yang selain daripada perbuatan syirik. Melainkan kalau dia bersungguh-sungguh bertaubat dan meninggalkan perbuatan syirik tersebut, barulah Allah akan memberikan pengampunan kepadanya. Jadi dosa syirik ni tak boleh untuk dihapuskan dengan sekadar kita bersedekah, sekadar kita berzikir. Dia perlu kepada pengampunan yang bersungguh-sungguh dan kita meninggalkan perbuatan tersebut. Dia tak seperti dosa-dosa yang kecil yang mungkin boleh hilang melalui bila kita buat ibadah-ibadah sunat contohnya. Jadi itu mungkin boleh menghilangkan dosa-dosa yang kecil. Tapi dosa-dosa yang besar, khususnya syirik ini, tak boleh dihilangkan dengan ibadah itu, melainkan dengan taubat yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Siapa yang dia mensyirikkan Allah, maka benar-benar dia telah mengada-adakan suatu pembohongan dan dia akan mendapat dosa yang besar di sisi Allah. Jadi ini ancaman daripada Allah terhadap golongan yang mensyirikkannya. Kemudian dalam satu lagi, dalam surah yang sama, dalam ayat 116, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah, dia takkan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan dia mengampunkan dosa yang selain daripada itu terhadap siapa yang dia kehendaki. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan sesiapa yang dia mensyirikkan Allah, maka benar-benar dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi sebab tu sebagai seorang Muslim, dia kena ambil berat tentang perbuatan-perbuatan yang mungkin boleh memasukkannya ke dalam golongan yang mensyirikkan Allah. Kerana dosa mensyirikkan Allah ini dosa yang paling besar, yang akan menyebabkan seorang itu kekal berada dalam neraka. Yang Allah takkan ampunkan, takkan dihilangkan dengan sekadar kita buat amalan-amalan yang sunat semata-mata. Tapi dia perlu kepada taubat yang sebenar-benarnya dan perbuatan meninggalkan. Dan kita meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Dan takkan diulangi lagi. Barulah Allah akan memberikan keampunan kepada golongan yang sebegini. Kemudian seterusnya Allah menyebutkan dalam surah 5 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Benar-benar pasti telah kafir golongan yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu dia adalah Al-Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum. Dan kata Al-Masih Isa ibnu Maryam, wahai bani Israel,
abdikanlah diri kamu kepada Allah, iaitu Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang dia mensyirikkan Allah, maka benar-benar Allah akan mengharamkan ke atasnya syurga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tiadalah bagi orang-orang yang zalim itu daripada seorang penolong yang akan menyelamatkannya daripada azab api neraka itu. Jadi ini ancaman Allah. Tadi berkenaan dengan Allah tak akan mengampunkan dosa golongan yang mensyirikkannya. Dalam ayat ini Allah nyatakan Allah akan mengharamkan syurga ke atas golongan yang mensyirikkannya. Dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Seterusnya, ancaman Allah lagi terhadap golongan yang mensyirikkan Allah ini dalam surah 6 ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Demikian itu adalah petunjuk daripada Allah, yang dia memberikan petunjuknya kepada siapa yang dia kehendaki daripada kalangan hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalaulah mereka mensyirikkan Allah, benar-benar akan terhapus daripada mereka semua yang mereka kerjakan. Jadi seorang yang mensyirikkan Allah, walaupun kalaulah dia ada amalan yang soleh, amalan tersebut tak akan dikira di sisi Allah, bahkan akan dihapuskan pahalanya. Jadi ini satu lagi ancaman tentang Allah akan menghapuskan pahala daripada golongan yang mensyirikkannya. Dalam satu lagi ayat dalam surah 39 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Walaqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى ayat sebelum ni, Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah wahai Muhammad kepada golongan yang musyrik itu, apakah sesudah disampaikan kepada kamu banyak bukti-bukti tentang keesaan Allah itu, ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, kamu tetap juga menyuruh aku untuk menyembah, mengabdikan diri, memuja selain daripada Allah, wahai orang-orang yang jahil. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan benar-benar pasti telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul yang datang sebelum daripada engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalaulah engkau melakukan syirik kepada Allah, benar-benar pasti akan terhapus kesemua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar pasti engkau akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi ini suatu amaran daripada Allah, walaupun ini suatu contoh Allah berikan, walaupun Nabi sekalipun yang melakukan perbuatan syirik itu, Allah akan menghapuskan
amalan baginda itu kalaulah baginda lakukan perbuatan syirik tersebut. Yang mana takkan berlaku sama sekali lah. Kerana baginda merupakan orang manusia yang Allah pilih untuk menerima ayat-ayatnya. Jadi pasti takkan melakukan perbuatan syirik tersebut. Jadi di sini satu peringatan daripada Allah kepada Nabi dan juga kepada orang-orang yang beriman tentang kesan perbuatan syirik, iaitu Allah akan menghapuskan segala amalan soleh yang dilakukan. Dan golongan ini akan menjadi golongan yang rugi. Itu rugi pada hari akhirat. Seterusnya Allah sebutkan dalam surah 18 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami khabarkan kepada kamu semua tentang orang-orang yang paling rugi sekali amalan-amalan mereka. Di sini Allah nyatakan tadi al-akhsarin, iaitu golongan yang paling rugi, bukan sekadar rugi, tapi ini golongan yang paling rugi. Itu disebabkan ketika di dunia dahulu mereka bersungguh-sungguh melakukan amalan, tetapi rupa-rupanya amalan tersebut tak dikira pun di sisi Allah sebagai amalan yang soleh, disebabkan perbuatan syirik mereka kepada Allah dan juga perbuatan mereka ini menambah-nambahkan sesuatu yang bukan perintah daripada Allah dan juga daripada Rasul. Jadi ini golongan yang paling rugi. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu orang-orang yang telah sia-sia segala usaha mereka dalam kehidupan dunia dahulu. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahawasanya mereka lah golongan yang telah melakukan sebaik-baik perbuatan. Ulaika allazina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu orang-orang yang mereka ingkar kepada ayat-ayat daripada Tuhan mereka dan mereka ingkar kepada pertemuan dengannya. Fahabitat a'maluhum, lalu terhapuslah segala amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami takkan timbang sedikit pun amalan mereka pada hari kiamat nanti. Jadi ini juga suatu ancaman yang keras daripada Allah terhadap golongan yang mensyirikkan Allah, iaitu segala amalan mereka, perbuatan mereka akan terhapus walaupun banyak yang mereka buat ketika di dunia dahulu. Jadi sebab itu dalam kita melakukan amalan, kita kena hati-hati supaya kita ni tak termasuk dalam golongan yang mensyirikkan Allah. Dan kalau kita kembali kepada hadis yang kita lihat tadi, yang Allah akan memberikan pengampunan kepada dua golongan ini, melainkan kepada semua golongan, melainkan kepada dua golongan ini, iaitu golongan yang musyrik, yang mensyirikkan Allah, dan kemudian golongan yang musyahid, golongan yang ada sifat bermusuh dalam dirinya terhadap saudaranya yang lain. Dan bila sebut musyrik itu, dia bukan sekadar orang yang hanya menyembah patung berhala semata-mata. Sebab syirik itu boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Yang kita sebut tadi, bahagian-bahagian syirik ini boleh berlaku dalam bentuk dipanggil syirkun niyah, dalam niat kita. Atau kita buat satu perkara bukanlah kerana Allah. Yang keduanya, syirkul mahabbah, iaitu syirik dalam mahabbah, iaitu kita sayangkan sesuatu lebih daripada kita sayangkan Allah. Kemudian yang ketiga, syirik dakwah,
iaitu kita memohon sesuatu, memohon suatu perkara kepada yang lain selain daripada Allah. Jadi kalau siapa yang ikuti kelas tadabbur surah Az-Zumar itu, Allah menyebutkan tentang golongan yang mereka ini memuja, memohon kepada yang lain selain daripada Allah dengan anggapan yang mereka mohon itu, yang mereka ajukan permohonan itu, ini sebagai suatu perantara pendekat mereka kepada Allah. Mereka tetap juga percaya kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama mereka ada perantara yang mereka memohon kepadanya dengan anggapan ini akan dekatkan diri mereka dengan Allah dan juga akan menyebabkan terkabulnya permintaan mereka itu. Jadi itu juga dipanggil sebagai syirik dakwah, iaitu kita mohon kepada seseorang sesuatu yang mana dalam sama kita percaya Allah, tapi kita memohon kepada yang lain tu dengan anggapan ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, ini lebih mudah untuk Allah kabulkan. Jadi perbuatan tersebut kalau nak dilakukan perlu kepada dalil yang sahih daripada Quran, daripada hadis-hadis Nabi yang ada. Cuma kalau kita mohon supaya orang yang soleh doakan, iaitu memang Nabi ada ajarkan. Tapi kalau kita berdoa kepada orang yang soleh tersebut, lebih-lebih lagi yang telah meninggal dunia, itu boleh bawa kepada perbuatan mensyirikkan Allah. Dalam syirik dipanggil syirik dakwah. Dan yang keempat adalah syirik ta'ah, iaitu kita taatkan makhluk sama ataupun lebih daripada kita taatkan Allah. Itu empat bentuk syirik. Syirik niyah, syirik mahabbah, syirik dakwah dan juga syirik ta'ah. Baik. Jadi untuk Maaf Ustaz. ya. Yang bahagian niat tadi macam mana? Niat. Yang syirik niat. Niat itu maknanya kita buat satu perkara bukan kerana Allah. Jadi niat kita buat satu perkara itu mungkin untuk mendapatkan pujian daripada manusia, perhatian daripada manusia. Itu dipanggil syirik niat. Itu termasuk dalamnya perbuatan riak, perbuatan sum'ah. Itu termasuk dalam syirik niat lah. Baik. Jadi kita akan tengok lebih lanjut lagi berkenaan dengan pembahagian syirik ini dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Jadi untuk pagi ini kita telah lihat berkenaan dengan hadis yang utama tadi, iaitu hadis kelebihan bulan Sya'ban, yang mana Nabi nyatakan kepada Usamah bin Zaid, Sya'ban merupakan suatu bulan di mana ramai manusia lalai daripadanya, tak pedulikannya disebabkan dia terletak di antara bulan Rajab, iaitu bulan haram, kemudian bulan Ramadan yang mana bulan yang wajibkan berpuasa. Sedangkan bulan Sya'ban ini bulan di mana Allah akan mengangkat amalan soleh akan diangkat kepada Allah. Dan Nabi suka untuk diangkat amalannya ketika dia sedang berpuasa. Jadi sebab itulah dalam riwayat yang lain Nabi paling banyak berpuasa sesudah bulan Ramadan adalah pada bulan Sya'ban. Kemudian kita juga melihat sebuah lagi hadis berkenaan dengan kelebihan yang ada pada malam nisfu Sya'ban. Dan kita kena berhati-hati bila hadis-hadis yang berkenaan dengan kelebihan bulan-bulan Islam dan juga hari-hari yang tertentu dalam bulan-bulan tersebut, contohnya malam nisfu Sya'ban, dia kebanyakannya merupakan hadis-hadis yang dhaif, bahkan banyak juga yang palsu. Jadi sebelum kita kongsikan, kita sampaikan, kita kena kaji dulu adakah hadis tersebut hadis yang sahih ataupun yang hasan. Jadi hadis yang sahih dan juga yang hasan berkenaan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban, antaranya yang kita lihat di sini, iaitu Allah dia memandang kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, di malam ke-15 bulan Sya'ban, lalu dia mengampunkan kesemua makhluknya melainkan kepada orang yang musyrik, yang mensyirikkannya, ataupun orang yang musyahin, iaitu orang yang ada sifat permusuhan terhadap saudaranya yang lain. Begitu juga satu lagi, sesungguhnya Allah benar-benar turun pada
benar-benar melihat, memandang pada hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia memberikan pengampunan kepada kesemua makhluknya melainkan kepada golongan yang musyrik ataupun pada golongan yang musyahin, yang ada sifat permusuhan itu. Jadi selain daripada hadis-hadis ini, kebanyakannya merupakan hadis-hadis yang dhaif dan juga yang palsu. Dan walaupun nisfu Sya'ban Nabi sebutkan tentang kelebihan pada malam tersebut, iaitu Allah berikan pengampunan kecuali kepada kedua golongan ini, tapi tak ada hadis yang berkenaan dengan amalan-amalan tertentu. Jadi kita bebas untuk buat apa saja amalan. Contohnya solat sunat, baca Quran, kita belajar zikir dan sebagainya, tapi tak ada amalan yang tertentu, surah-surah tertentu, bilangan tertentu, itu tak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan juga yang hasan. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua pada malam nisfu Sya'ban ini dengan kita perbanyakkan amalan yang soleh, dan mudah-mudahan kita akan mendapat keampunan daripada Allah pada malam nisfu Sya'ban ini dan juga pada hari-hari yang lain insya-Allah. Baik, jadi untuk kelas kita setakat ini dulu. Untuk pagi ini insya-Allah kita akan sambung kembali kelas kita dengan kita akan lihat lebih lanjut berkenaan dengan pembahagian syirik dan juga tentang golongan yang ada sifat permusuhan atau musyahin ini. Baik, insya-Allah setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada hadis-hadis ini, begitu juga daripada ayat-ayat Quran tadi. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.